السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, hari ni cikgu mulakan dengan surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ni kalau dalam Al-Quran adalah surah pertama. Dan cikgu rasa semua orang tahu tentang surah ni. Surah yang memang dibacakan dalam setiap kali solat. Malah bukan tu saja. Dalam setiap kali solat ni, kalau tertinggal, maka tak sah solat. Sebab salah satu rukun. So, dalam kewajipan ni dan dalam kedudukan dia yang pertama dalam Al-Quran, kebaikan dan hikmah yang Allah nak bagi dalam surah ni. Terutama, banyak kita dengar ustaz-ustaz akan gunakan daripada aspek perubatan yang dimulakan dengan Al-Fatihah. Malah Al-Fatihah ni sendiri maksud dia Fatahah, buka, sebagai pembuka. Tapi hari ni cikgu nak kongsi sikit tentang satu terapi dalam kaunseling yang menggunakan surah Al-Fatihah. Kita panggil terapi Al-Fatihah. Al-Fatihah ni cikgu belajar daripada satu kursus bersama kaunselor-kaunselor MARA yang diajar oleh pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Salasia Hanim Hamjad. Kalau tak silap, waktu tu beliau menceritakan dan mengajar apakah kelebihan-kelebihan kaunseling melalui Al-Ghazali dan juga bagaimana penggunaan terapi Al-Fatihah itu sendiri. Malah setelah diinovasikan, kami menggunakan terapi ini sebagai satu metod untuk, terutama untuk pelajar-pelajar Muslim lah. Okey, nak kongsikan sikit bagi sesiapa yang rasa kenapa payah sangat saya nak berubah, ataupun kenapa payah sangat saya nak belajar yang tak masuk sangat. Okey, so mungkin awak boleh guna untuk diri sendiri, buat sendiri untuk diri sendiri, ataupun bagi mak ayah yang ada anak-anak yang agak payah untuk solat, ataupun yang kenapalah payah nak dengar cakap. So terapi Al-Fatihah ni boleh digunakan juga. Dan kita doakan bagi orang yang berkongsi ilmu ini pun dapat pahala daripada perkongsian yang saya sharekan pada anda semua. Okey. So dalam terapi Al-Fatihah ni kita bukannya pergi kepada sesi kaunseling. Kalau sesi kaunseling yang betul, memang perlulah berjumpa kaunselor-kaunselor yang diiktiraf. Tapi dekat sini saya nak berkongsi tentang teknik. Apa yang kita boleh gunakan daripada terapi Al-Fatihah ini. Okey, dalam terapi Al-Fatihah ni ada teknik kaunselingnya. Tapi kat sini yang saya nak kongsi, apabila anak-anak ini mula faham, ataupun apabila anak-anak murid cikgu mula faham tentang apa maksud surah Al-Fatihah itu sendiri. Sebab hari-hari awak baca, tapi tak ramai yang faham dan hayati maksud surah Al-Fatihah. Kalau kita dengar ayat Auzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. So kalau kita dengar ayat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yes, simple ayat. Tapi pernah tak kita terfikir daripada pengasih dan penyayang ni sebenarnya Allah dah tunjukkan dalam kehidupan kita. Contoh, mungkin kita boleh reflect, ataupun kalau sebagai ibu bapa ataupun mana-mana guru, okey, boleh reflect apa yang aku boleh guna, apa yang aku telah lalui dalam hidup ni yang menunjukkan Allah tu Maha Pengasih, Allah tu Maha Penyayang. So bila kita ingat balik, ataupun awak buat pada diri awak sendiri, ya Allah, kau bagi aku mak ayah yang baik, kau bagi aku guru-guru yang baik, itu tanda Allah kasihkan pada aku. Kau berikan aku peluang untuk sambung belajar dan terus belajar, itu adalah tanda Allah sayangkan aku. So daripada surah Al-Fatihah tu sendiri sebenarnya boleh memberikan terapi kepada orang. So kalau kita bayangkan tu baru satu ayat,
dan baru satu cerita. Cuba kalaulah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur pada Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bukanlah jalan orang yang sesat. Itu secara ringkasannya. Daripada ayat-ayat itu sendiri, setiap daripada anda semua sebenarnya boleh dapat belajar sesuatu. Dengan belik surah Al-Fatihah tu anda boleh belajar sesuatu yang mungkin selama ni aku baca hari-hari dalam solat, tapi aku tak tahu maksud, dan aku cuma nak mencukupi aku sebagai seorang Muslim. Ataupun ada yang cikgu pernah tanya, kenapa awak solat? Walaupun dia Muslim, cikgu pernah tanya, kenapa awak solat sebenarnya? Sebab mak ayah saya suruh. Jadi kalau mak ayah awak tak suruh, nak solat tak? Dan kalau mak ayah saya ada masalah ke? Okay. So, benda-benda ni sangat penting, terutama untuk reflect balik daripada surah Al-Fatihah sendiri. Boleh reflect balik tentang kehidupan seseorang. Boleh reflect balik tentang kepercayaan seseorang. Boleh reflect balik tentang pengalaman lepas yang akan bagi inspirasi balik pada dia hari ini. Dan kadang-kadang orang yang tengah down sangat pun boleh guna terapi Al-Fatihah ini untuk kita bantu. Dia ingat kehidupan-kehidupan yang sepatutnya dia bersyukur, yang akhirnya dia boleh kembali balik kepada semangat yang lama itu. Dan kadang-kadang orang yang lost, kenapa dia buntu dengan ujian yang Allah uji bagi kehidupan dia. So kita boleh guna terapi Al-Fatihah. So mungkin terapi Al-Fatihah ni untuk kaunselor, kita akan gunakan borang dan benda tu lebih detail. Dan kadang-kadang ada yang sampai deep, yang sampai waktu tu juga dia menangis. Dan ada juga dengan keadaan penggunaan terapi Al-Fatihah ni saja dah dapat mengubah seorang pelajar yang mungkin agak nakal sebelum tu, tapi dah lebih baik. Sebab apa? Terapi Al-Fatihah ni adalah kita minta dia berfikir sebagai seorang hamba. Dan begitu juga kalau anak-anak murid cikgu yang nak buat untuk diri sendiri, awak fikir surah itu sebagai pengajaran untuk diri awak, dan juga awak gunakan surah Al-Fatihah itu sebagai guideline dalam setiap kali solat awak sedang minta untuk berada di jalan yang lurus. Sebab tu bila kita solat, kita jaga solat, bila kita nak buat salah, Allah ingatkan. Sebab ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah, kita minta Allah jadikan kita dalam orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang-orang yang Allah sesatkan. Okay. So sebab itulah kita diuji bila kita buat salah. Kenapa kita kena tangkap, kena tegur, kena marah? Mungkin sebab ingatan Allah dan tanda kasih sayang Allah pada kita. So simple sharing untuk cikgu untuk hari ini. Semoga kita semua terlindung daripada musibah COVID-19 ni, dan kita sama-sama doakan untuk semua orang agar semuanya berada dalam keadaan baik dan COVID-19 ni dapat diselesaikan dengan cepat, dan kita boleh teruskan dengan sesi persekolahan yang dah lama kita bercuti. Daripada 13 hari bulan Mac kita dah bercuti. So sekarang ni sampai 14 April. So kalau disambungkan lagi agak lama jugalah. Yang mungkin cikgu rasa anak-anak murid cikgu lebih susah untuk berada dalam keadaan belajar online. So itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.